Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan Abang nak bercerita hari ini. Hari ini adalah hari Jumaat, hari terakhir dalam minggu ini. Jadi ini adalah hari yang penutup daripada minggu ini. Jadi sebagai hari penutup, Abang akan sampaikan satu cerita yang cukup menarik, epik. Abang dah dapatkan cerita ni, bukan? Abang dah baca cerita ni selama seminggu dan abang cuba susun ayatnya sebaik yang mungkin. Moga-moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Kalau tengok daripada tajuk pun kita dah boleh agak cerita ni memang bukan cerita yang main-main kalau berkenaan dengan kisah-kisah zaman dahulu. Kalau dulu kita panggil kisah platinum. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita semua satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Jadi sebelum mulakan cerita, dan abang akan mulakan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh seseorang yang bernama Mak Cik Awa, berlaku pada tahun 1977. Pada waktu itu dia berumur 10 tahun. Ceritanya bermula dan berlaku di Muar. Ceritanya bermula daripada dia kecil sampailah dia berumur 10 tahun. Dia memang tak ingat siapa mak ayah dia. Yang cuma dia ingat adalah dia tinggal dengan seorang nenek, yang mana nenek itu bukanlah nenek dia. Macam mana Makcik Awa tahu? Sebabnya nenek tu selalu beritahu dekat dia, "Awa, aku ni bukan nenek engkau. Nenek engkau orang lain, tapi aku ambil engkau untuk bela engkau, untuk jaga aku, tengok-tengokkan aku. Pada masa yang sama aku akan bagi kau makan minum, tempat tinggal." Itu yang diberitahu oleh si nenek sejak daripada macam Makcik Awa ingat. Sepanjang yang diingat, itulah yang dia beritahu. Jadi sebagai seorang yang bukan ada pertalian keluarga, Makcik Awa sangat berhati-hati bila duduk dengan nenek. Apa je yang nenek minta tolong, dia akan tolong sebaik yang mungkin. Daripada kecil sampai ke umur 10 tahun. Sehingga seumur itu, kata Makcik Awa, dia dah pandai memasak dan mengemas rumah. Memandangkan rumah si nenek ni boleh tahan besarnya, dia ada 3 tingkat, bukanlah 3 tingkat, maksudnya ada 3 bahagian, rumah atas, rumah tengah dengan rumah bawah, dan dia mempunyai beberapa bidang kebun. Dengan kata lain, si nenek ni bukan orang yang susah, tapi orang yang senang. Sebab itu dia bertanggungjawab dengan sepenuhnya untuk menjaga Makcik Awa sejak daripada Makcik Awa kecil sampailah berumur 10 tahun. Kehidupan dia dengan nenek adalah sesuatu yang sangat mengembirakan sebab nenek tak pernah marah, tak pernah pukul. Jadi setiap kali kalau nenek minta pertolongan, dia akan ikut sebaik-baiknya. Dan setiap malam mereka akan tidur berdua. Pada tahun tu kebanyakan daripada orang-orang kita masih lagi tidur di atas tikar. Tapi Makcik Awa dah ada katil sendiri dan setiap malam dia akan tidur di katil tersebut dengan nenek. Nenek selalu akan peluk dia, usap rambut dia, dan sebelum tidur nenek akan selalu bernyanyi. Macam-macam nyanyi zaman-zaman dulu nenek akan dendangkan sewaktu Makcik Awa nak tidur. Tapi sejak daripada kecil juga Makcik Awa tak pernah diajar ataupun dididik dengan cara agama Islam. Dia tak tahu solat, cuma dia tahu puasa. Dia pernah nampak nenek solat, tapi nenek tak pernah suruh dia solat. Cuma puasa itu pun kalau dia larat. Kalau tak larat, bolehlah buka. Yang penting raya, kata nenek. Jadi sejak daripada kecil dia tidak mempunyai pengetahuan agama yang cukup kukuh. Walaupun pada waktu tu dia sudah pun bersekolah. Jadi dekat sekolah lah selalunya dia dapatkan pengetahuan agama. Pada waktu tu 1977 kita dah ada sekolah agama Islam kan, berlaku dekat Muar. Orang-orang Muar selalunya memang kuat-kuat agamanya kan, sebab dia punya sekolah agama pun dah cukup lengkap pada tahun tu. Dan selain daripada tu, nenek selalu berpesan dengan sangat keras, jangan pergi ke bilik bawah rumah.
Dekat rumah atas, diorang ni sebenarnya rumahnya rumah agak tinggi. Jadi di bawah rumah bawah ada kolong. Di bawah rumah tu ada kolong. Nenek tu akan kunci. Setiap kali dia masuk atau keluar daripada bilik di bawah kolong tu, dia akan kunci. Dan dia sekeras-kerasnya bagi tahu pada Awa, pada makcik Awa, jangan sekali-kali cuba masuk dekat dalam bilik ni. Dan bila makcik Awa bagi tahu, tanya kenapa tak boleh masuk dalam bilik tu, dan nenek bagi tahu dalam bilik tu aku ada bela seekor ular yang orang Muar panggil ular mua. Salah, mura. Lebih kurang lah nanti kalau orang Muar tolong betulkan. Ular mura atau ular mua. Lebih kurang sebab ejaannya pun abang tak berapa nak pasti sangat kan. Okay. Jadi dia kata jangan masuk dekat bilik tu ada ular mura macam tu. Dia akan patuk engkau nanti mati. Jadi disebabkan gertakan daripada seorang nenek yang dibesar-besarkan matanya, membuatkan makcik Awa memang sangat ingat jangan masuk dekat dalam bilik tu. Macam mana nenek tu boleh jadi seorang yang kaya? Dia ada banyak kebun dan dia banyak pekerja yang menguruskan kebun dia. Cuma ada sesuatu yang agak pelik pada nenek. Dalam hari-hari tertentu, nenek akan didatangi dengan tetamu. Ada kalanya tetamu tu naik kereta, ada kalanya tetamu tu naik motor, ada yang jalan kaki. Dan semua tetamu yang datang pastilah berpasangan. Kadang-kadang datang dengan orang tua, kadang-kadang yang si perempuan muda datang dengan seorang pakcik, datang dengan seorang lelaki, tapi yang penting berpasangan lah. Sewaktu mereka datang, mereka akan berborak-borak dengan nenek dan selepas tu nenek akan menjemput mereka berdua masuk dekat dalam bilik. Jadi, makcik Awa beranggapan pada mulanya nenek ni ada menjalankan perkhidmatan berurut. Jadi mungkin orang-orang yang datang tu nak mengurut, nak melega-legakan urat-urat yang ada, meregang-regangkan. Jadi itu adalah pelik yang pertama. Pelik yang kedua ialah setiap hari-hari tertentu nenek akan dijemput oleh seseorang menaiki kereta ke sesuatu tempat yang dia sendiri tak tahu, yang makcik Awa tak tahu. Selalunya nenek akan bertolak pada pukul 3 petang dan akan balik sebelum pukul 7 malam. Pada waktu tu, makcik Awa akan tinggal dekat rumah tu tidak berseorangan sebab dia ada pembantu-pembantunya. Jadi, keluarga ni boleh kata berduit. Apa sebenarnya yang terjadi pada si nenek? Makcik Awa tak tahu dan tak ada idea. Cumanya, setiap kali orang yang datang berurut dekat rumah ni mereka, orang tu akan berakhir dengan air mata. Mereka akan menangis, mereka akan menjerit, meraung. Jadi makcik Awa fikir mungkin nenek tu mengurut terlalu kuat sangat agaknya menyebabkan orang-orang ni semua sakit. Itulah anggapan seorang anak yang polos berumur 10 tahun. Dan nanti abang sambungkan bahagian yang kedua, lebih menyeramkan. Menjadi kegemaran nenek untuk menyanyi setiap kali nak masuk malam. Tak tahulah kadang-kadang nyanyian tu makcik Awa sendiri tak boleh nak teka bahasa apa. Tapi dilagukan supaya nampak macam tak rasa serba salah, pelik-pelik sangat. Jadi nak jadi cerita, pada satu hari Allah takdirkan nenek jatuh dekat bilik air. Dan sejak nenek jatuh dekat bilik air, nenek dah tak boleh nak bergerak banyak. Jadi makcik Awa lah yang ditugaskan untuk menguruskan seluruh rumah yang sangat besar tu, termasuk memasak, mengemas, dan dia dibantu oleh pembantu-pembantu nenek je. Mujurlah nenek dia ada banyak pembantu dan ada banyak kebun. Jadi walaupun tidak bekerja, mereka masih lagi boleh makan. Bagaimana dengan tetamu-tetamu? Dah tak pernah lagi datang sejak mereka tahu nenek jatuh daripada bilik air. Tapi yang tak bestnya, kata makcik Awa, semenjak daripada nenek tu jatuh bilik air, nenek tu suka nyanyi tak ingat masa. Yang lebih-lebih lagi, nenek akan nyanyi lagu-lagu purba di antara pukul 10 malam sampai pukul 2 pagi. Dan dia nyanyi dengan keadaan yang mendayu-dayu sebagai anak yang duduk di sebelah nenek. Dengan nenek menyanyi macam tu tengah malam, itu bukan satu benda yang menarik. Langsung tak menarik. Dia setiap kali malam nenek tu akan menyanyi, dia akan rasa takut dan rasa tak selamat. Sebab cara nenek tu menyanyi seolah-olah seperti menyeru sesuatu, memanggil sesuatu daripada alam sebelah. Itu yang menyebabkan
makcik Awa rasa tak sedap hati. Lama kelamaan, selang 2-3 minggu keadaan nenek dah semakin teruk. Dan ada kala nenek ketuk dadanya, diketuk-ketuk dadanya, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang keliling. Kenapa dia jadi macam ni? Kenapa Tuhan uji dia macam ni? Kenapa dia boleh lumpuh? Dia tak pernah kenakan orang, menyakiti orang. Dia banyak tolong orang. Kenapa dia macam ni? Jadi pada waktu tu makcik Awa hanya memandang dengan umur 10 tahun. Apalah si anak 10 tahun boleh buat. Dia hanya pandang ajalah dengan nenek tu. Nenek tu merungut. Jadi nak jadi cerita, pada satu petang tu lebih kurang pukul 7 malam, dia nampak keadaan nenek dah semakin pelik. Jadi makcik Awa pada waktu tu ada dekat sebelah nenek. Cepat-cepat dia beritahu dengan pembantu rumah mereka. Dan pembantu rumah tu dalam keadaan kalang kabut pergi ke rumah jiran-jiran tetangga dan panggil jiran tetangga balik, datang ke rumah, nak tahu sebenarnya, nak tengok kenapa nenek jadi macam tu. Dan tepat pukul 7.30 malam, lebih kurang, nenek menembuskan nafas yang terakhir. Dengan kata lain, waktu nenek tu meracau-racau, dia sebenarnya tengah menghadapi sakaratul maut. Jadi pada malam tu, kecohlah di sekitar kampung, di antara jiran-jiran kematian nenek. Dan kematian nenek tu menyebabkan ramai orang kampung yang datang, yang mengucapkan takziah kepada makcik Awa. Yang pada waktu tu makcik Awa tidak berasa, dia masih berasa sedih, tapi tidak pandai untuk menjelaskan, menunjukkan bagaimana perasaan sedihnya. Cuma dia tergamam bila dia lihat begitu ramai orang datang untuk menemaninya di rumah tu. Kerana dia anak tunggal, anak yang tak ada mak ayah kan, duduk rumah tu dengan nenek. Jadi pada malam tu berlaku beberapa peristiwa yang cukup menakutkan. Sewaktu nenek tu meninggal lebih kurang pukul 7.30 malam, jadi mereka bukan jiran-jiran tetangga lah, semuanya jaga nenek. Lebih kurang pukul 10 malam lah, kata makcik Awa, dia pergi masuk bilik untuk tidur. Sebab dia dah tak tahan, nak tidur dekat ruang tamu pula ramai orang, nak tidur dekat dalam bilik dengar orang baca Yasin dekat luar. Mujurlah jiran-jiran ramai daripada lelaki dan perempuan ramai berkumpul dekat rumah. Jadi tidaklah terlalu takut sangat, makcik Awa cakap. Sedang makcik Awa baring di atas tilam dia, mengingati peristiwa, kenangan-kenangan di antara dia dengan nenek dia. Tiba-tiba dekat rumah, dekat kawasan bawah rumah yang penuh dengan orang lelaki, yang atas rumah semua perempuan, yang penuh dengan orang lelaki, tiba-tiba ada beberapa orang lelaki menjerit-jerit dengan jeritan, tangkap dia, macam tu. Jadi makcik Awa rasa macam terteka-teka. Bunyi suara tu macam datang daripada bilik bawah rumah tu, yang bawah kolong tu, bilik yang selalu nenek beritahu jangan masuk tu kan. Rasanya datang daripada situ. Jadi dalam keadaan yang senyap-senyap, makcik Awa turun daripada pintu belakang, keluar daripada pintu belakang dan menuju ke depan, ke kawasan bilik yang abang cerita tadi. Nak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Rupanya ramai orang yang berkumpul mengelilingi bilik tu. Tak bolehlah makcik Awa nak mendekati. Cuma daripada jauh makcik Awa nampak di dalam bilik tu, yang mana bilik tu terdiri daripada macam kayu-kayu. Jadi boleh nampaklah siapa yang ada dalam bilik tu. Dalam bilik tu nampak macam ada seorang perempuan yang, macam mana tahu perempuan, sebab dia punya rambut panjang tapi seluruh badannya warna hitam. Waktu tu macam agak ketakutan lah benda tu. Makcik Awa pandang daripada jauh. Orang lelaki yang ada dekat bawah rumah tu riuh, cuba macam nak, seolah-olah nak menangkap benda yang ada dekat bawah rumah tu. Tangkap dia. Makcik Awa perhati je daripada jauh. Entah macam mana tiba-tiba benda tu hilang macam tu aja. Tak tahu ke mana. Jadi selepas benda tu hilang, makcik Awa beranikan diri untuk mendekati kumpulan-kumpulan lelaki. Nak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Dan selepas tu beberapa orang lelaki memecah masuk ke dalam bilik yang ada dekat bawah rumah tu dan melihat apa yang berlaku. Melalui perbualan mereka semua, barulah makcik Awa tahu yang ada dekat dalam bilik tu adalah adalah botol-botol kaca yang mana dalamnya ada ikan kering. Waktu tu semua macam rasa macam tak percaya dengan apa yang mereka nampak.
Macam mana mereka tahu tu semua ikan kering? Sebab baunya sangat hamis dan baunya sangat seperti ikan kering. Jadi beberapa orang lelaki bawa botol-botol yang berisi ikan kering tu keluar daripada bawah rumah ke kawasan lapang di depan rumah. Makcik Awa tak lepaskan peluang untuk melihat sebenarnya apa yang mereka sedang bawa. Mereka semua memberitahu, ni lah ikan kering, kenapalah nenek ni simpankan kering. Selepas diamati betul-betul, itu bukan ikan kering, tapi itu adalah janin kering. Pada waktu tu, walaupun berumur 10 tahun, Makcik Awa dah sekolah. Dia tahu, baru dia faham sebenarnya apa tugas nenek dia. Apa yang nenek dia buat? Kenapa ramai orang datang ke rumah tu? Dan yang datang selalu berpasangan. Dan selepas berubat, yang perempuan tu akan menangis-nangis, akan menjerit-jerit. Rupanya nenek dia adalah bidan penggugur kandungan. Macam mana Makcik Awa tahu? Sebab Makcik Awa sekolah. Dan pada masa yang sama, orang-orang lelaki yang ada dekat depan rumah tu semua bercerita tentang hal yang sama. Benda ni menyebabkan keadaan rumah jadi riuh pada malam tu. Dan Makcik Awa tak nak tahu dengan lebih lanjut. Dia rasa sedih sebab seorang seolah-olah mengejek-ngejek, macam mencemoh nenek ni tadi, dan mereka semua berpakat-pakat untuk membuang benda-benda yang ada dekat dalam botol-botol kaca yang mereka dapatkan daripada bawah rumah tadi kan. Jadi Makcik Awa pun naik ke bilik semula melalui pintu belakang dan dia menangis sebab dia rasa nenek dia dah cukup baik, tapi kenapa kesudahannya macam ni. Dalam keadaan sedih, Makcik Awa pun tertidur. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia dengar orang perempuan menjerit-jerit. Makcik Awa sekali lagi bangun. Sebab dia kata dia bukanlah tidur sangat. Dia masih lagi antara sedar dengan tak sedar lah. Maksudnya tidurnya tidaklah begitu lena sangat kan. Jadi Makcik Awa pun bangun lepas dengar makcik-makcik yang ada dekat ruang tamu tu menjerit-jerit. Jadi Makcik Awa berlari ke depan, tapi sempat ditahan oleh seorang lagi makcik. Yang makcik tu agak tua jugalah, boleh kata kawan-kawan nenek jugalah. Jadi makcik tu peluk Makcik Awa. Tak kasih Makcik Awa dekat dengan jenazah. Tapi Makcik Awa meronta-ronta nak tengok sebenarnya apa yang berlaku. Kenapa perempuan, makcik-makcik, nenek-nenek yang ada di sekitar jenazah pada waktu tu menjerit-jerit dan menjauhi nenek. Rupanya daripada jauh Makcik Awa boleh nampak kebanyakan daripada kain yang penutup jenazah semuanya seperti seolah-olah disimbah dengan sesuatu. Dan sesuatu itu bentuknya macam muntah tapi warnanya hitam. Sebab jenazah nenek ditutupi dengan kain putih berselang dengan kain batik. Dengan kata lain boleh nampak apa yang terjadi pada jenazah. Di kawasan mulut dan di kawasan putih yang menutupi badan nenek semua dipenuhi dengan cecair-cecair hitam. Waktu tu Makcik Awa terduduk, dia tak tahu nak buat apa. Dia perhatikan apa yang terjadi selepas tu. Selepas orang-orang perempuan ni menjerit-jerit, ada beberapa orang lelaki naik ke rumah dan bertanya apa sebenarnya yang berlaku. Dan selepas diberitahu, fahamlah mereka jenazah nenek ni dalam keadaan yang tidak wajar. Jadi apa yang Makcik Awa nampak, beberapa orang nenek berpangkat nenek lah, orang perempuan berpangkat nenek mendekati jenazah dan membuka kain penutup jenazah. Waktu ni betul-betul Makcik Awa rasa seram, tak tahu nak cakap, sebab mata neneknya terbuka dengan mengeluarkan cecair warna hitam. Mulutnya tenganga, keluarkan cecair warna hitam juga, dan di telinga je terkeluar cecair hitam. Dan bau cecair hitam tu bau yang tidak menyenangkan. Pada waktu tu Makcik Awa betul-betul takut dengan apa yang berlaku. 2 kali peristiwa pada satu malam yang sama. Dan Makcik Awa selepas tu mengadukan hal ni kepada nenek-nenek yang ada di sekitar, yang ada di rumah pada waktu tu. Dan mereka, nenek-nenek ni berpakat, yang mana Makcik Awa tak boleh tidur dekat dalam rumah tu pada hari tu. Makcik Awa dibawa ke rumah jiran, yang jaraknya di antara rumah ke rumah tu agak jauh, lebih kurang 10 meter. Jadi Makcik Awa dibawa ke rumah jiran untuk tidur di rumah jiran. Jiran tu pula memang sangat memahami dan mereka ada ramai anak perempuan. Jadi pada malam tu Makcik Awa tak nampak apa yang berlaku pada jenazah seterusnya. Cuma Makcik Awa dengar daripada rumah dia, yang mana orang-orang yang ada dekat rumah nenek dia ataupun rumah dia semua melaungkan bacaan surah secara kuat-kuat, seperti macam ada sesuatu yang tak wajar akan berlaku.
Malam tu makcik Awa tidur dekat rumah jiran dia. Jadi dia dengan anak-anak jiran tu agak rapat jugalah. Mereka adalah satu sekolah. Jadi agak senang juga, rasa lega juga. Tak adalah dia rasa tertekan dengan orang baca Yasin dan dia pula kena tidur. Lepas tu kejap-kejap ada orang menjerit, tak adalah rasa tertekan macam tu. Dan malam tu dia boleh tidur dengan lena walaupun pada waktu tu makcik Awa sedih, memikirkan siapa yang akan jaga dia lepas ni selepas nenek dia pergi. Dan macam mana keadaan dia masa depan dia. Jadi bila besok paginya jenazah nenek dikebumikan dan tidak ada berlaku apa-apa peristiwa yang pelik. Dimandikan, dikafankan seperti seadanya, sebaiknya. Dan pada malam tu mereka adakan kenduri arwah. Jadi untuk arwah nenek ni di masjid yang ada dekat kampung tu. Memandangkan nenek ni memang katanya tak ada saudara mara. Sebab makcik Awa pun tak tahu. Yang datang pada waktu tu adalah jiran tetangga. Saudara mara kepada nenek tu tak ada. Mungkin nenek tu sebatang kara seperti makcik Awa juga agaknya. Jadi mereka buat kenduri almarhum, kenduri arwah di kawasan masjid. Dan malam tu adalah malam kedua makcik Awa tidur dekat rumah jiran. Pada malam pertama, makcik Awa berpisah dengan nenek dia. Malam tu dia mimpi. Dia kata susah nak jelaskan bagaimana mimpi tu. Cuma dalam mimpi tu, nenek dia datang dengan keadaan yang compang-camping. Dengan muka yang sangat bengis, dia kata. Dengan mata yang terbelalak, macam nak terkeluar. Waktu tu, nenek tu panggil. Dalam mimpi, nenek tu panggil. Awa, Awa, dia kata. Waktu tu, makcik Awa betul-betul tak boleh bergerak dalam mimpi. Walaupun dia tahu yang tu adalah mimpi. Dan tiba-tiba, dia nampak nenek dia mencakar mukanya sendiri. Macam banyak kali dia cakar muka. Dan makcik Awa betul-betul takut. Walaupun hanya dalam mimpi. Dan dia sedar tu dalam mimpi. Dia betul-betul takut. Dan dia terbangun bila badan dia digerakkan. Rupanya dah masuk subuh. Dia nak ceritakan benda tu kepada makcik jiran dia pada esok pagi. Dia berazam lah ni nak cerita dengan makcik jiran ni. Tapi waktu dia bersiap-siap untuk mengambil semayang, untuk solat subuh, dia rasa seluruh muka dia perit. Bila dia tengok cermin, rupanya muka dia penuh dengan cala bala. Pada malam tu dia mimpi nenek tu yang cakar muka nenek tu sendiri. Tapi kenapa yang terjadi cakar bala tu dekat muka dia? Jadi mak angkat dia ni, boleh kata mak angkat, mak jiran dia ni, jiran ni tanyalah, kenapa Awa jadi macam ni? Kenapa mukanya bercakar-cakar macam ni? Makcik Awa cakap dia pun tak tahu. Tapi makcik Awa tak nak ceritakan mimpi apa yang dia alami. Sebab dia takut kalau dia ceritakan ni menjadi sesuatu yang lainlah ceritanya. Orang akan menabur fitnah. Jadi dia simpan benda tu. Jadi malam kedua berlaku lagi sekali kenduri arwah dekat kawasan masjid dekat kampung tu. Dan makcik Awa ini adalah malam ketiga dia tidur dekat rumah jiran. Pada malam ketiga ni berlaku sesuatu yang sangat luar biasa seramnya, kata makcik Awa. Iaitu sewaktu dia tidur. Dia tidur pula dekat dalam bilik dengan anak-anak ke makcik jiran ni tadi. Dan dia tidur dekat tepi dinding kayu. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia terbangun. Sebab dia rasa macam ada orang selak rambut dia. Dan cara orang tu pegang rambut dia seolah-olah macam nenek dia pegang rambut dia. Dia diam, dia tak menyahut. Dan tiba-tiba ada suara dekat belakang dia memanggil nama makcik Awa. Awa, Awa, 3 kali dia panggil. Waktu tu makcik Awa betul-betul takut sebab belakang badan dia ni dinding kayu. Mana datangnya kalau ada orang nak memanggil-manggil daripada belakang? Waktu tu makcik Awa betul-betul berdoa pada Allah Ta'ala. Semoga dijauhkanlah benda-benda macam ni. Walaupun pada waktu tu masih berumur 10 tahun. Tolonglah, dia kata dia dah ketakutan. Tiba-tiba sekali lagi makcik Awa boleh rasa ada sepasang tangan. Satu tangan yang sejuk mengalihkan rambutnya, menyelakkan rambutnya ke belakang. Waktu tu makcik Awa tidur baring. Dia kata tidur mengiring. Dan rambut dia tu macam asal kusuk masai sikit. Tapi dah berasa ada satu tangan putih menyelak rambutnya ke belakang. Waktu tu makcik Awa melanting, melompat ketakutan dan menjerit sampaikan seluruh rumah terbangun dengan jeritan makcik Awa. Makcik Awa waktu tu dah menangis-nangis, tak tahu macam mana nak cakap. Dan pada malam tu makcik Awa tak tidur dekat dalam bilik tu. Makcik Awa terus cerita dengan makcik jiran tu apa yang berlaku pada malam sebelumnya dan malam tu. Dan makcik Awa dibawa tidur bersama-sama dengan makcik jiran. Jadi suaminya tidur kat tempat lain.
dekat bilik lain. Dalam bilik tu hanya ada makcik awa dan juga makcik jiran tu. Makcik jiran tu sebelum tidur, sewaktu nak tidur tu sebelah makcik awa, dia pegang tangan makcik awa, dia kata apa-apa berlaku kejut makcik, kita selawat sama-sama sebelum tidur. Jadi malam tu walaupun dah malam, mereka berselawat. Rasa tenanglah makcik awa cakap. Lepas berselawat akhirnya dia tidur. Besok paginya tak tangguh-tangguh si pakcik ni tadi bawa makcik awa pergi jumpa orang yang paling alim kat kampung tu, yang namanya ialah Haji Atan dan Hajah Midah, lelaki bini. Orangnya dah tua, lebih kurang umur 60 tahun lah macam tu dia kata. Jadi waktu tu si pakcik jiran ni tadi ceritakan dengan Haji Atan ni apa sebenarnya yang dialami oleh makcik awa. Makcik awa pun beritahu, dan mengikut apa yang Pak Haji Atan tu beritahu, mungkin yang datang tu adalah ilmu kepada makcik awa. Ilmu kepada nenek makcik awa yang datang jumpa dengan makcik awa. Ada dua sebab. Sama ada nak turunkan ilmu ataupun nak cari tuan baru. Makhluk tu nak cari tuan baru. Dan yang dia kenal adalah makcik awa. Dia nak ikut, nak berdamping dengan makcik awa. Seram sejuk makcik awa dengar. Yang mana rupanya selama ni nenek dia ada mengamalkan ilmu yang salah, dan benda tu nak ikut dia pula waktu tu. Oi, cukup menakutkan dia kata. Tapi mujurlah dia berjumpa dengan orang alim ni, dan Pak Haji Atan ni bagi air supaya makcik awa minum, dan makcik awa buat mandi. Balik tu makcik awa dimandikan dengan air daun bidara. Yang air daun bidara ni sebenarnya abang tambah. Memang sedap je abang letak air daun bidara. Air tawar lah, air tawar kepada yang Pak Haji Atan tu buat, dimandikan. Jadi dengan harapan malam tu tak akan berlaku apa-apa lagi. Tapi salah besar. Malam tu sekali lagi makcik awa mimpi. Tapi mimpi kali ni berbeza. Mimpi kali ni makcik awa nampak depan-depan nenek dia dengan keadaan yang teruk. Dengan seperti baru lepas kena pukul, menangis-nangis minta tolong dengan makcik awa. Waktu tu makcik awa tergamam, tak tahu nak diam, tak tahu nak cakap walaupun dalam mimpi. Dia menangis je lah dalam mimpi tu. Sedar-sedar daripada tidur, penuh dekat atas kawasan katil dia tapak kaki orang. Dia kata ada lebih kurang 20 ke 30 tapak kaki, yang mana semua tapak kaki tu seolah-olah macam pijak lumpur, lepas tu pijak dekat atas tilam. Nampak kan bekasnya macam berdebu macam tu. Jadi pada waktu tu memang sangat menakutkan kata makcik awa, sebab dia tak tahu nak buat macam mana, dan dia perkara ni sedia maklum. Pakcik jiran dengan makcik jiran sedia maklum. Dan sekali lagi makcik awa dibawa jumpa dengan Haji Atan dengan Hajah Midah. Diceritakan sekali lagi. Tapi pada waktu ni berlaku sesuatu yang sangat tidak dijangka-jangka. Selepas berbincang beberapa ketika, tiba-tiba Hajah Midah pergi jumpa makcik awa, depan-depan dengan makcik awa, pegang tangan makcik awa dan bertanya soalan. Nak tak awa duduk dengan nenek? Nenek berlawa. Nenek dengan atuk akan berlawa macam cucu nenek sendiri, dia kata. Dan memandangkan Haji Atan dengan Hajah Midah ni memang tak ada anak, tak ada susur keturunan. Dengan macam tu, satu benda yang melegakan makcik awa. Dia rasa macam Allah nak tolong dia dengan sangat besar pertolongan. Dan sejak daripada tu, walaupun diganggu dengan macam-macam, kata makcik awa, dia datang dekat tingkap, panggil dekat tingkap. Ada sekali tu makcik awa cakap, awa dia panggil dekat tingkap. Ada yang ketuk tingkap, ada yang sekali tu terbang-terbang keliling rumah. Tapi bujur makcik awa cakap, dia dah duduk dengan Haji Atan. Memang imannya bagus. Setiap kali apa-apa pun, malam tidur makcik awa mesti dengan Hajah Midah. Sebelum tidur Hajah Midah mengaji lagi. Maksudnya baca surah-surah lagi sebelum tidur. Tetap juga selama 40 hari makcik awa diganggu dengan sesuatu yang makcik awa pun sendiri tak tahu. Sampaikan dia terpaksa mandi dekat dalam rumah. Padahal waktu tu bila ayah ada dekat rumah, sebab ada telaga kan, dia kena mandi dekat dalam rumah. Sebab setiap kali dia nak pergi ke kawasan tempat mandi, kalau malam, petang ke, mesti akan ada yang kacau. Sama ada suara, orang memanggil, dan semuanya ada kelibat, dan semuanya seakan-akan rupa si nenek tadi. Tapi Alhamdulillah, semakin lama
Makcik Awa diajar dengan agama sejak duduk dengan Hajah Atan, dengan Hajah Midah, dan akhirnya Makcik Awa memang seterusnya duduk sampailah Makcik Awa kahwin, dan selepas Makcik Awa kahwin, barulah nenek dengan atuknya iaitu Hajah Midah dengan Atan dengan Hajah Midah pun mengembuskan nafas yang terakhir. Dan sekarang ni Makcik Awa dah pun beranak cucu, dah kahwin, dah anak cucu, dan masih lagi duduk dekat kawasan Muar. Dan yang hantarkan cerita ni adalah cucu kepada Makcik Awa. Dan pengalaman ini memang pengalaman yang sangat luar biasa, bagaimana seorang anak dibela oleh seseorang yang digelar bidan penggugur kandungan. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini penutup kepada minggu ni. Tapi abang nak beritahu, Makcik Awa tu bukanlah nama sebenar, nama sebenarnya lain. Jadi Makcik Awa ni abang yang letak nak menyedapkan cerita. Kan kalau orang dulu namanya Awa kan, sebenarnya nama dia lain. Namanya bermula daripada S, Sabrina. Tak adalah itu nama moden sangat, nama-nama klasik lah nama makcik ni. Jadi terima kasih kepada Makcik Awa sebab hantarkan kongsikan pengalaman ni dengan kita orang semua. Dan pada yang nak dapatkan sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist, abang masih lagi jual dan abang letakkan linknya di bawah setiap video. Kita pun dah nak masuk bulan puasa kan, nanti abang nak buat promosi-promosi lah untuk semua yang abang jual ni. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Abang harap taklah serik dengan cerita yang abang sampaikan. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.